Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pertamanya selamat menunaikan ibadah puasa di dalam suasana kita di luar kebiasaan dalam PKP ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, walau dalam apa suasana sekalipun, pelaksanaan kepada ibadat syariat ini semua kita kena laksanakan, kecuali kita mendapat keizinan syarak tentang kebenaran untuk kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Cuma di dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa dalam kebiasaan yang agak luar biasa ni, kita tak dapat nak pergi solat tarawih di masjid, kita tak dapat nak pergi ke bazar Ramadan. Cuma kita nak tengok apakah hikmah-hikmah yang tersembunyi di sebalik ibadah puasa. Saya menukilkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Jarjawi di dalam kitabnya Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuh. Di dalam kitab tersebut, Syekh Muhammad Ali Al-Jarjawi telah menjelaskan bahawa di antara hikmah puasa itu ialah bagaimana ibadat puasa itu datang membezakan di antara kedudukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitu terutamanya di antara manusia dengan haiwan. Sebab tuan-tuan, manusia dengan haiwan ni sebenarnya ada persamaan yang sangat banyak. Menurut Syekh Muhammad Ali Al-Jarjawi, kita ada 3 persamaan dengan makhluk dengan haiwan. Pertama, al-aklu, makan. Kedua, asyarbu, minum. Ketiga, at-talazzuz. At-talazzuz ni makna berseronok, suka, bergembira. Kita pun sama, haiwan pun sama. Kalau tuan-tuan tengok lembu, contoh kambing dan binatang-binatang al-an'am yang dekat dengan kita lah, kita tengok memang dia sangat perlu kepada makanan dan dia sangat perlu kepada minuman, dan dia juga nak kepada kegembiraan, nak kepada keseronokan, nak kepada hidup yang tidak tersekat begitu. Sebab itulah kita tengok kalau seekor lembu yang kita nak korbankan, kalau kita ikat kaki dia, kita seksa dia, dia memang akan dia marah sebab benda tu keluar daripada kebiasaan dia, keselesaan dia. Cuma makan dan minum dia ni dia tidak ada sempadan. Macam manusia, kita ada keperluan untuk makan, kita ada keperluan untuk minum, dan sudah tentulah makan dan minum yang manusia ni dia agak lebih luas, dia punya ruang lingkup. Sebab manusia ni Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya akal fikiran, dia boleh fikir nak makan apa, dia pula ada kuasa untuk mengadunkan pula makanan. Jadi kalau cerita Ramadan dengan makanan ni, memanglah dah bazar Ramadan pun dah tak ada dalam PKP. Kalau ada, kita boleh tengoklah pelbagai jenis makanan diadunkan, makanan barat, timur laut lah, makanan Pakistan lah, makanan India lah, macam-macam makanan. Sebab kita manusia kan, Allah Ta'ala anugerahkan kita kepandaian. Begitu juga dengan minuman, begitu juga dengan keseronokan, kegembiraan. Lagi hebat manusia pada haiwan. Manusia dia punya pilihan nak buat rumah dekat mana, dia nak bina hidup macam mana. Oh, lagi hebat. Habis apa beza di antara manusia dengan haiwan kalau macam tu? Maka perbezaan itulah kita tengok hikmatut tasyrik. Allah Ta'ala mendatangkan hikmah puasa. Puasa mengajar kita erti makan yang sebenar. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia perlu mengawal, perlu merealisasikan pemakanan dalam istilah kehidupan. Bukan dia makan kerana dia makan tu untuk hidup, dia untuk makan. Dia sebenarnya dia makan untuk hidup. Dia makan untuk beribadah, bukan dia datang tu nak makan aja, bukan. Maka sebab itu ulama-ulama, para fuqaha, para pemikir Arab, kata-kata hukama menyebut al-batnatu asluda wal himyatu aslud dawa. Makan itu punca segala penyakit, berpantang itu punca segala ubat. Kita dibenarkan makan, tetapi kita mesti disiplin dalam pemakanan. Kita tidak boleh makan semena-mena macam-macam haiwan. Haiwan, kalau seekor lembu, dia lapar, dia nak makan, dia tak kisah yang dia ke, yang orang ke, rumput di laman tuan dia ke, laman orang lain ke, dia makan aja. Tapi manusia tidak. Sebab itu saya suka merujuk kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Muhammad, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir, kitab Penawar Bagi Hati, dalam membincangkan bab perut. Bagaimana kita nak bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita perut sebagai satu organ untuk kita mencerna makanan. Caranya 2. Yang pertama, jangan makan benda yang haram. Yang kedua, jangan makan bersangatan kenyang. Maka jelas 2 perkara ini terdapat di dalam hikmah puasa. Hikmah puasa, Allah Ta'ala ajar kita tak boleh makan terlalu kenyang. Kalau makan kenyang sangat, ibadat kita fail. Kan? Man akala kathiran nama kasiran. Siapa makan banyak,
nak lena banyak lah. Ini nak solat tarawih pula dekat rumah masing-masing pula. Kalau dulu boleh solat tarawih dekat masjid surau, segan-segan juga dekat jemaah tu kan kalau kita tak solat. Ini dekat rumah, ada malam ni kita absent lah sebab makan kenyang sangat. Ini masalah. Jadi oleh kerana tu kita kena pastikan biar hikmatus saum ataupun hikmah puasa yang Allah Taala datangkan kepada kita tu dapat kita laksanakan sebaik mungkin dan kita keluar besok daripada Ramadan dalam keadaan orang yang boleh menyerap segala hikmah dalam bulan puasa dan mengajar kita erti kehidupan yang sebenar sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.